wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang mengambil subjek perniagaan. Okey, hari ini cikgu akan sambung iaitu bab 4 penyata kewangan perniagaan bahagian 2. Okey, apa yang akan dipelajari di dalam bab 4 penyata kewangan perniagaan bahagian 2 ini iaitu kunci kira-kira. Okey, pelajar akan mempelajari kunci kira-kira. Kalau pelajar yang mengambil aliran perakaunan, mereka telah mempelajari iaitu akaun penyata kedudukan kewangan. Okey, cikgu merujuk kepada dalam buku teks perniagaan iaitu item istilah lama iaitu kunci kira-kira. Okey, seterusnya. Aset bukan semasa. Cikgu terangkan sedikit. Aset perniagaan yang mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun kewangan dan tahap kecairannya rendah. Contoh kenderaan, mesin dan kelengkapan pejabat. Okey para pelajar, kalau para pelajar nak faham apa itu aset bukan semasa. Aset bukan semasa ni benda yang kita boleh nampak dan dia tak bersifat cair. Contohnya lori atau kenderaan. Boleh tak kenderaan tu makin lama makin kecil? Makin lama makin, orang kata makin kurang? Tak boleh kan? Sebab kenderaan tu benda yang kita boleh nampak, boleh sentuh. Okey. Itu adalah maksudnya bukan bersifat cair. Jadi itu adalah aset bukan semasa. Manakala aset semasa ni, kalau para pelajar tahu aset semasa, contoh seperti dalam ni inventory, tunai di tangan, deposit semasa dan akaun belum terima ni. Contoh inventory tu stok. Hari ni kita ada stok 10 kotak. 10 kotak yang besar stok. Kejap lagi petang, kurang lagi satu stok sebab kita dah jual. Kejap lagi malam, kurang lagi stok. Itu berkurang-kurang. Maksud tu itulah yang dimaksudkan dengan bersifat cair. Maksudnya aset tu aset semasa sebab dia bersifat cair sebab dia akan sentiasa berkurangan. Dia para pelajar. Yang aset bukan semasa, dia adalah tetap, nampak. Okey, itu bukan bersifat cair. Okey, ikuti pemilik pula. Modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan, contohnya modal permulaan. Okey, liability semasa. Kalau liability ni adalah tanggungan hutang. Liability semasa bersifat hutang perniagaan jangka pendek. Kalau semasa, liability semasa adalah hutang jangka pendek. Contohnya akaun belum bayar dan overdraft bank. Okey. Seterusnya, liability bukan semasa. Hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh melebihi 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. Contoh pinjaman bank, gadai janji dan pinjaman kerajaan. Okey, bezanya liability semasa dengan liability bukan semasa. Liability semasa jangka pendek iaitu hutang dalam jangka masa pendek. Manakala liability bukan semasa adalah hutang dalam tempoh yang panjang. Okey, iaitu memerlukan tempoh melebihi 1 tahun kewangan. Okey, ambilan pula bermaksud pemilik mengambil aset perniagaan, barang atau tunai untuk kegunaan peribadi. Pemilik ambil barang. Ambil barang untuk kegunaan peribadi, bukan untuk syarikat. Jadi itu adalah dikirakan sebagai ambilan. Okey, contoh ambilan ialah ambilan barang, aset dan tunai syarikat. Okey. Itu saja penerangan daripada cikgu. Okey, sekarang ni cikgu akan tunjukkan format kunci kira-kira pada 31 Disember 2016 merujuk dalam buku teks para pelajar. Okey, nama lain tajuk kunci kira-kira ni kalau pelajar aliran perakaunan, nama baru dia dekat dalam buku teks akaun penyata kedudukan kewangan. Sama je para pelajar. Okey, formatnya tetap sama. Okey. XYZ Enterprise. XYZ Enterprise yang pertama adalah nama syarikat. Okey, pelajar perlu tahu nak buat kunci kira-kira ni sebab dalam folio para pelajar nanti kena buat. Okey. Tu yang cikgu nak terangkan. Semoga bermanfaat. Okey, yang pertama adalah nama syarikat, tajuk. Okey, ada dua, iaitu dua laju dia, iaitu yang pertama dan kedua. Okey, yang pertama, bahagian aset. Okey, yang bahagian aset yang pertama.
aset bukan semasa duduk di bahagian atas sekali. Okey, yang cikgu cakap tadi, yang tidak bersifat cair iaitu kenderaan perabot yang tetap. Yang boleh kita lihat ni kenderaan perabot, kita rekodkan di bahagian laju yang pertama. Okey, yang ni baris yang laju pertama ni kita campurkan, iaitu kenderaan 90,000 campur. Okey, simbol ni pun cikgu bubuh agar pelajar nampak sebagai penerangan. Dalam buku teks tidak ada logo ni para pelajar. 90,000 campur 12,000. Okey, dapat 102,000. Hasil campur letakkan di laju kedua ini. 102,000. Okey, aset semasa pula. Inventory akhir pelajar. Inventory akhir 59,000. Akaun belum terima iaitu nama lain dia adalah penghutang. Akaun belum terima iaitu penghutang 8,900. Tunai 55,000. Campurkan semua. Okey, dapat 122,900. Okey, bahagian aset ni, aset bukan semasa dengan aset semasa jumlahnya 102,000 dengan 122,900 perlu dicampurkan dan dapat 224,900. Ini adalah jumlah keseluruhan aset. Boleh para pelajar? Okey, ada para pelajar ada yang tanya, cikgu boleh tak saya tulis yang aset semasa dekat atas, aset bukan semasa kat bawah? Okey para pelajar, formatnya aset bukan semasa memang letak di atas, bukannya di bahagian kedua di bawah. Boleh faham? Mesti kita kena dahului aset bukan semasa dahulu, baru aset semasa. Boleh para pelajar? Dan para pelajar pun tidak boleh buat silap lah, di mana aset semasa masuk dekat aset bukan semasa masuk dekat aset semasa pun salah ya. Okey, bahagian aset semua para pelajar dah dapat menguasai langkah pertama. Okey, iaitu langkah pertama iaitu aset bukan semasa campur aset semasa dapat jumlah. Okey, ekuiti pemilik. Tadi kita dah tahu dah ekuiti pemilik adalah modal perniagaan. Okey, modal awal 50,000. Para pelajar tulis 50,000. Tambah untung bersih 73,950. 73,950 untung bersih. Untung bersih ni para pelajar kita ambil daripada mana? Iaitu akaun perdagangan dan untung rugi yang kita kira sebelum ni di bahagian 1. Yang sebelum ni penerangan cikgu di slot bahagian 1 penyata kewangan. Okey, untung bersih ni kita ambil daripada akaun perdagangan untung rugi. Okey, kita campurkan 50,000 campur 73,950, kita akan dapat 123,950. Okey para pelajar, cikgu nak beritahu sekiranya dekat akaun perdagangan untung rugi, para pelajar rugi bersih, maksudnya perniagaan para pelajar rugi bersih. Sekiranya perniagaan para pelajar rugi bersih, para pelajar perlu tolak rugi bersih. Tolak rugi bersih. Modal awal tolak rugi bersih. Sekiranya untung, tambah. Boleh para pelajar tambah untung bersih. Berdasarkan contoh dalam buku teks ni, untung. Okey, untung bersih. Boleh tambah untung bersih. Kalau rugi, kena tolak. Okey, kita tambah. Tolakkan dengan ambilan. Para pelajar tolak ambilan sebanyak 1,000. 123,950 tolak 1,000 dapat modal akhir. Itu modal akhir 122,950. 122,950. Okey, seterusnya liability. Liability bukan semasa iaitu liability jangka masa panjang, iaitu pinjaman bank sebanyak 90,000 untuk langkah 3, 90,000. Liability semasa akaun belum bayar iaitu pemutang 11,950, campurkan. Okey, campurkan nanti dapat jumlah 224,900. Para pelajar campurkan dengan yang modal akhir tadi tu. Modal akhir jumlah 122,950 campur dengan pinjaman bank, campur dengan
liability semasa dapat 224,900. Jawapan di sini mesti sama dengan jawapan di aset. Boleh? Mesti sama dengan jumlah aset. Sekiranya jawapan para pelajar sama bahagian atas dengan di bahagian bawah ini imbang, maksudnya jawapan para pelajar betul. Okey, para pelajar? Okey, itu saja daripada cikgu.